Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, bismillah. Hari ini kita akan sambung pelajaran proses hidup tumbuhan yang seperti mana yang kita telah belajar pada sesi yang lepas mengenai tentang gerak balas tumbuhan. Kita reverse kembali apa yang telah kita pelajari, iaitu berkaitan tentang gerak balas tumbuhan terhadap 4 perkara. Yang pertama, gerak balas terhadap graviti, gerak balas terhadap air, gerak balas terhadap cahaya matahari, gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Tapi untuk tajuk pada hari ini, kita akan bercerita tentang mengenai proses fotosintesis secara lebih dalam. Proses fotosintesis adalah proses tumbuh-tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Seperti mana kita manusia dan juga haiwan perlukan makanan untuk meneruskan kehidupan, begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan. Tapi tak sama macam kita, tak sama macam manusia, tak sama macam haiwan. Jom kita sama-sama tengok di buku teks kamu dalam tajuk proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk terus hidup dan membesar. Manusia dan haiwan boleh bergerak untuk mendapatkan makanan, tetapi tidak bagi tumbuh-tumbuhan. Ini yang special Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Kita manusia dan haiwan boleh bergerak, tapi tumbuhan tidak. Cuma dia masih boleh membuat proses makanannya sendiri. Jom kita tengok gambar aja di bawah. Ada gambar pokok, ada gambar kambing, tupai, dan dia bercerita sama sendiri. Dia tanya ni, burung. Pokok tu tanya, burung, awak tahu tak saya boleh buat makanan sendiri? Burung tu jawab, bagaimana kamu membuatnya? Pokok jawab, saya membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jom kita tengok sama-sama apa maksud fotosintesis. Tengok muka surat sebelah. Keperluan proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan memerlukan 4 perkara untuk melakukan proses fotosintesis. Ingat, 4 perkara. Yang pertama, cahaya matahari. Yang kedua, klorofil. Yang ketiga, karbon dioksida. Dan yang keempat, air. Ada berapa? Ada 4 semuanya untuk melakukan proses fotosintesis. Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber utama tenaga yang diperlukan untuk tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida. Karbon dioksida ni datang daripada siapa? Daripada manusia dan daripada haiwan. Yang kita keluarkan ini bila kita hembus adalah karbon dioksida dan diperlukan oleh tumbuhan. Dan yang seterusnya, klorofil. Klorofil adalah sejenis bahan yang berwarna hijau pada tumbuh-tumbuhan yang kita tak dapat nampak, yang berada di daun ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut. Dan yang keempat adalah air. Dia perlukan air untuk diserap melalui akar, bukan melalui daun. Sebab tu orang kalau siram pokok, awak pernah siram pokok kan? Siram pokok di akarnya. Kalau awak siram dekat daun, dekat bunga, dekat dahan, dekat ranting, dia tidak dapat air yang cukup atau air yang betul. Macam kita kalau nak minum air, takkan nak isi melalui telinga, kita isi melalui mulut kita. Dan yang seterusnya, muka surat sebelah, hasil proses fotosintesis. Apakah hasil setelah berlakunya proses fotosintesis? Semasa proses fotosintesis, klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkan air serta karbon dioksida kepada glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis menghasilkan 2 perkara. Ingat, 2 perkara. Menghasilkan yang pertama glukosa
dan yang kedua oksigen. Sebab tu kita ni bernafas melalui oksigen dapat daripada tumbuhan. Sebab tu kalau tak ada tumbuhan, kita tak mampu hidup, haiwan tak mampu hidup, sebab mereka yang memberikan oksigen kepada manusia. Glukosa yang terhasil kemudian yang saling bergabung untuk membentuk kanji yang tersimpan pada bahagian tumbuhan seperti daun, akar, biji benih, bunga dan buah. Ada satu lagi hasil yang disebut sebagai kanji. Kanji ni adalah hasil fotosintesis yang dihasilkan yang berada di bahagian-bahagian tumbuhan. Faham? Jelas? Macam kita kalau makan ada nutrien ataupun khasiat yang akan disalurkan pada anggota badan kita. Contoh, makan apa baik untuk mata? Makan carrot, makan tomato baik untuk mata, dan khasiat dia akan pergi pada mata. Seperti mana fotosintesis, akan ada satu benda iaitu kanji. Kanji ni yang akan tersimpan pada bahagian-bahagian tumbuhan. Ustaz, bau tumbuhan, bau bunga, adakah ialah bahagian tumbuhan? Tidak, sama sekali. Bahagian tumbuhan adalah apa yang berada di tumbuhan. Bau tu dah cerita lain. Faham? Dia tak ada kena-mengena. Okey, cuba tengok gambar raja tersebut. Glukosa yang tersimpan dalam bentuk kanji, bahan yang terhasil sebagai makanan. Inilah yang menjadi makanan kepada tumbuhan. Oksigen, gas yang dibebaskan melalui daun ke udara. Lalu daun tadi tu dia akan dibebaskan oleh udara dan akan disedut oleh manusia dan juga haiwan. Okey, info sains bawah tu, proses fotosintesis melibatkan karbon dioksida yang kita belajar tadi. Karbon dioksida bergabung dengan air. Seterusnya, cahaya matahari memerlukan cahaya matahari dan klorofil, dan dihasilkan dua perkara, iaitu glukosa dan juga oksigen, dan juga tersimpannya kanji di dalam bahagian-bahagian tumbuhan. Okey. Seterusnya, jom kita tengok apa kepentingan fotosintesis kepada hidupan. Kita sedia maklum dekat dunia ni ada banyak hidupan. Apa yang kita tahu sebenarnya, biasanya kita tahu manusia adalah hidupan, haiwan adalah hidupan, pokok ataupun tumbuhan adalah hidupan. Tapi Ustaz nak tambah sikit, sebagai seorang umat Islam, kita kena tahu bahawa semua yang ada kat dunia ni adalah satu hidupan. Batu hidupan, gunung hidupan, semua tu adalah hidupan. Tapi kita nak tahu sekarang ni, apakah kepentingan proses yang kita belajar hari ni kepada kehidupan. Jom kita baca sama-sama. Tumbuh-tumbuhan sentiasa melakukan proses fotosintesis untuk membolehkan menghasilkan makanannya sendiri. Hasil fotosintesis dapat memberikan manfaat kepada kehidupan lain dan alam sekitar. Contohnya, situasi yang pertama. Tengok tu, ada burung apa ni? Ini burung kakak tua. Dia cakap apa? Syukurlah tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan suburnya. Dapatlah kita makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan secukupnya. Burung kakak tua tadi cakap, Alhamdulillah, bersyukur ada tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan. Tengok tu pokok apa? Pokok betik. Nak bagi tahu pada kamu semua bahawa pentingnya tumbuhan ini sebagai sumber makanan kepada hidupan, antaranya haiwan. Macam kita pun sama. Kalau nak makan nasi tu pun berasal daripada beras. Beras ni berasal daripada padi. Padi ni adalah pokok padi ataupun tumbuhan. Kita perlukan semua tumbuhan supaya kita boleh hidup. Begitu juga dengan haiwan. Yang seterusnya, situasi yang terakhir. Tengok tu, ada soalan